satu pasukan dari Badan Bertindak Penempatan Banjir Kadun Majang Kubok telah menyuarakan hasrat untuk mengongsikan pengalaman melalui penyerahan satu memorandum kepada saya. Dan saya terima kasih atas kehadiran media juga untuk memberi liputan kepada isu-isu di Majang Kubok dan kepada acara ini. Jadi dengan tidak melengahkan masa, saya jemput wakil dari badan untuk bercakap kepada media isu-isu yang ingin diketemukan. Sila. Pertubuhan kami didirikan pada 26 April ya, secara sukarela daripada tidak kurang daripada 15 badan ya. Jadi pada persatuan-persatuan penduduk, rukun-rukun tetangga dan juga NGO, ini MPSP Watch, dan ada juga yang saya tidak lupa daripada mangsa-mangsa banjir ya. Jadi sini kami ada satu memorandum yang kami nak sampaikan. Badan Bertindak Penempatan Banjir telah ditubuh sebagai pentas untuk penduduk mengiura pandangan dan terlibat dalam membuat pesan khasnya menyelesaikan isu-isu banjir di Kanun Majang Kubok ya. Dan hal ini adalah kerana kekurangan saluran dari penduduk pelibatan diri dalam menyelesaikan masalah komuniti masing-masing selama ini, di mana ini pendirian kami lah. Ya. Penduduk adalah pasif dan bergantung kepada kerajaan pusat ya, dan juga wakil rakyat dalam menyelesaikan masalah ini. Ya. Melalui proses ini kami rasa boleh menyelesaikan masalah banjir. Ya. Jika tidak kurang ya, boleh mengurangkan banjir. Ya. Penduduk komuniti telah memberi peluang untuk bersama-sama menganalisis masalah, terlibatan dalam mesyuarat, berdialog dengan agensi-agensi kerajaan. Ya. Walaupun tidak dapat menyelesaikan masalah dengan serta-merta, tetapi badan BBPB ini telah mendapatkan sedikit hasil yang bernas lah, seperti yang ada tercatat ya, di dalam lampiran yang kami bagi. Ya. Selepas dialog dengan JPS, Daerah Seberang Perai Tengah, di mana kami buat lawatan pada 22 hari bulan Jun, ya. Iaitu pintu air PDC dan soda. Dan antara yang satu, pintu air PDC-nya dia sebenarnya tidak berfungsi lah, ya. Mungkin terlalu uzon lah. JPS telah membuat kerja kertas untuk memperbaiki pintu tersebut, dan akhirnya mereka dapat peruntukan 300,000, dan kami berharap pintu tersebut boleh dipakai dengan serta-merta. Ya. Pintu tersebut ya, sebenarnya menghalang air laut masuk ke dataran waktu pasang. Jadi bila air pasang, air laut dia tidak dihentikan masuk ke sungai Junjung Mati dan juga tempat-tempat yang sekelilingnya masuk ke dataran. Sekiranya kawasan dalaman pada waktu itu hujan lebat, ia akan mengakibatkan banjir kilat yang tidak diduga sama sekali. Ya. Yang kedua, setelah kami dialog dengan MPSP, pegawai MPSP juga turun ke Padang. Ya. Mereka membuat lawatan ke Taman Impian Ria, Impian Jaya, Sukun, Amran, taman usaha yang teruk dilanda banjir, dan Niwarna untuk buat tinjauan. Dan yang lebih lanjut serta mengadakan laporan mengenai cadangan yang kami buat daripada kami, dan pada 29 Oktober, iaitu 4 hari yang lepas, pada 29 Oktober.
Ini yang perkara yang ketiga itu perkara kecil ya, bukan perkara yang utama. Sebenarnya MPSP telah minta kontraktor buat longkang-longkang di Taman Impian, tapi mereka tidak buat dengan emas. Jadi sebenarnya mereka buat keadaan yang lebih buruk lagi ya. Tapi dengan maklumat yang kami sampaikan, MPSP dapat ambil tindakan dengan cepat dan masalah diatasi ya. Dengan pencapaian yang senarai di atas, bagi kami berasa ada kuasa daripada akar umbi masyarakat sebenarnya ya, membuat perubahan. Perubahan ini bukan sahaja menyelesaikan masalah banjir, tetapi juga boleh bersama-sama menyelesaikan masalah-masalah komuniti yang lain ya, seperti Mak Repi, ya, seperti Jalan Rosa dan sebagainya ya. Dengan pelibatan komuniti, beberapa kes banjir yang lebih jelas dan fokus untuk kami menyelesaikan, umpamanya di banjir di Bukit T ya. Sebenarnya penduduk di sana khawatir bila hujan turun di kawasan Kulin kerana pembangunan di Kulin pesat. Jadi bila hujan lebat di Kulin, air tidak diserap dengan berkesan ke tanah. Jadi air yang lebihan tu masuk sungai ke Bukit T. Jadi Bukit T pula menjadi bangsa di banjir kilat ya. Ini satu maklumat yang disampaikan oleh masyarakat tempatan ya. Kami harap MPSP boleh memberitahu kepada MPK ya. Perkara yang kedua, ini Taman Sungai Kijang ya. Di kawasan ini tidak pernah banjir, tetapi selepas landasan kembal mendirikan teleskop untuk dawai pagar ya, telah menghalang sebahagian air mengalir ke dalam sungai yang begitu dekat beberapa meter saja. Jadi tiba-tiba Taman Sri Kijang pula dinandai banjir kilat ya. Ini termasuk juga taman usaha yang saya tidak masuk dalam list ini. Mereka mengalami masalah ini bila longkang yang didiri oleh Gamuda lebih tinggi daripada air keluaran dari taman tersebut. Jadi sekarang longkang mereka penuh dengan air walaupun tidak berhujan. Jadi sebenarnya kawasan itu kawasan yang baik untuk Aedes, pembiak Aedes. Dan walaupun tak ada nyamuk Aedes, tapi mereka jadi mangsa nyamuk hari-hari di sana. Seterusnya kami juga dapati ada banjir serut atau lumpur daripada tanah terbiak yang diberitahu oleh pegawai MPSP. Terima kasih kepada pegawai tersebut ya. Jadi puncak banjir ini dia banyak ni ya, dari tempat lain seperti daerah Kurim ya, seperti developer yang buat pembangunan juga ya, daripada tanah terbiak ya. Nah, akhir sekali ada satu tempat ini Taman Sejahtera yang di mana air tidak dapat mengalir balik kepada kolam tadahan. Ya, itu saya rasa dibawa perancangan yang tidak begitu kemas ya. Ya, walaupun pegawai Jabatan Perancang tidak hadir pada seksi yang kami buat dialog pada 25 Oktober, beberapa perkara yang berkait dengan perancangan bandar untuk mengelakkan pelaku banjir bagi kawasan-kawasan perumahan yang sedia ada tidak dapat dibincang dengan lanjut ya. Maka kami akan terus berusaha berdialog, follow up dan berbengkel mengumpul maklumat mengenai setiap kawasan banjir. Selain daripada itu, kami juga membuat laporan sendiri setiap kali banjir ya. Pada tahun 12-14, Kadun Macam Bubuk telah mengalami 4 kali banjir ya. Yang 4 bulan Jun, 24 hari bulan September, 5 hari bulan Oktober dan 21 hari bulan Oktober.
banjir pada 4 harian Jun adalah paling serius lah, ya. Dan tidak kurang seriusnya pada 24 September dan 21 Oktober, ya. Hanya taman usaha yang banjir pada 5 harian Oktober. Minta maaf. Kami juga amat gembira lah, ya, untuk berkongsi dengan YB Chow Kuang Yew pada hari ini, ya, di depan tuan-tuan dan puan-puan mengenai perkara-perkara yang telah kami sebenarnya kami mengumpul maklumat sajalah, ya, dalam di mana menunaikan tanggungjawab penduduk tempat tanah, ya. Dan kami sudi bekerja sama dengan agensi kerajaan, ya. Di sini saya suka nak highlight di sini kami bukan nak jadi wira, tapi kami suka nak bagi maklumat lah supaya diberitahu kepada agensi yang bertanggungjawab supaya boleh menangani masalah ini, ya. Dan akhir sekali saya mengucap terima kasihlah kepada tuan-tuan dan puan-puan, ya, sudi bersama dengan kami pada pagi ini. Terima kasih banyak. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada badan yang sudi, ya, datang ke sidang Dewan Undangan Negeri bagi menyampaikan memorandum kepada saya berhubung dengan masalah banjir di kawasan Kadun Majang Pubuk. Saya memang mengalu-alukan penubuhan badan sedemikian, kalau boleh di setiap kadun pun, itu memang selari dengan falsafah bahawa community empowerment akan dapat membantu menyelesaikan masalah setempat. Ijeki kata badan, ahli-ahli badan bukan nak jadi wira sebab mereka tak mau jadi mangsa banjir. Jadi mereka tampil ke depan untuk menyumbang tenaga kepakaran kalau mana-mana yang berkenaan bagi sama-sama berusaha menangani masalah banjir. Sebenarnya bukan sahaja melalui mesyuarat dengan agensi, kalau di-highlightkan dalam surat khabar, menghantam Exco, hantam kerajaan, hantam YB pun tak apa. Sebab ini merupakan tenaga kepada agensi-agensi, kepada kerajaan. Kalau tak ada tekanan, memang langkah-langkah pun slow sikit. Kalau ada tekanan, memang agensi-agensi termasuk kerajaan akan berusaha dengan lebih keras supaya dapat menyelesaikan masalah. Saya rasa SPT khususnya mendapat perhatian yang banyaklah sungguh dalam 1 tahun ini, kebelakangan ini. Itu pun sebab berlakunya banjir, mungkin peranan oleh badan dan ahli-ahli dalam pertubuhan komuniti, laporan akhbar, ahli wakil rakyat yang membawa isu-isu kepada mesyuarat kerajaan. Jadi nanti saya akan umumkan 4 projek yang baru di SPT. Sebenarnya apa yang dikatakan oleh Ketua Menteri, tambahan bajet itu adalah untuk projek-projek di SPT, ya, termasuk kawasan Majang Pubuk. Detail-detail dia saya akan umumkan petang ini, yang akan menelan perbelanjaan hampir 47 juta ringgit dalam tempoh 3 tahun. Ya, apa yang dibangkitkan oleh YB Majang Pubuk, YB Bukit Tengah, Penanti, ini semua dalam kawasan SPT lah. Padang Lalang, Seberang Jaya. Wakil rakyat dari kawasan ini banyak membangkitkan isu banjir di kawasan masing-masing. Jadi dengan 4 package tempatan banjir ini yang akan ambil masa 2,5-3 tahun untuk sempurnakan, kita berharap ianya dapat mengatasi sebahagian dari masalah banjir di
daerah SPT. Ini tidak masuk 13 juta yang sudah diluluskan tetapi tak pernah diumumkan. Yang sudah pun berjalan di kawasan lama yang akan dapat menyelesaikan masalah di bahagian 2 inilah, kawasan ini. 13 juta sudah mula kerja-kerja menaik taraf rumah PAM sudah pun mula, dan pembinaan bypass dalam peringkat pemilihan kontraktor itu pun 13 juta sudah diluluskan tetapi tak pernah diumumkan. Kita cuma cari kesempatan untuk lawat tapak-tapak lah dan umumkan. Memang itulah antara usaha di hotspot SPT ada banyak hotspot banjir. Jadi ini sebahagian dari usaha, dan samping itu isu pembangunan yang rancak di SPT pun menyumbang sebab dengan pembangunan, dengan kerja-kerja tanah, pembukaan tempat baru, dengan kenaikan aras tanah untuk pembangunan, impak dia ada kepada kawasan-kawasan yang masih belum dibangunkan ataupun yang ada sistem peparitan yang lama yang tidak dapat menampung tercetusnya masalah baru akibat daripada pembangunan yang baru. Jadi memang ada banyak lagi yang perlu dilakukan di SPT, termasuk kolam tadahan, termasuk kawalan pembangunan dan sebagainya. Jadi memang saya rasakan input-input dari komuniti adalah penting sebab mereka lebih sedar daripada pegawai pun apa yang sebenarnya berlaku di setempat. Baru-baru ini saya pun dijemput ke Taman Seri Nibong Tebak, di mana satu projek tempatan banjir dijalankan, dan melawat projek itu ke setiap tempat yang ada bermasalah. Kerja-kerja kontrak itu dipimpin oleh masyarakat tempatan yang tunjuk mana-mana kelemahan, kecacatan dan sebagainya. Itu saya rasa satu pengalaman yang bagus, dan kontraktor pun ada di sana untuk menambah baiklah kerja-kerja yang tak puas hati lagi. Jadi badan ini memainkan peranan penting. Saya looking forward lah kepada bekerja sama dengan badan ini. Kalau boleh lain-lain adun atau ahli parlimen bolehlah ambil inisiatif ini juga, menubuhkan badan-badan tindakan seperti inilah untuk sama-sama berusaha dan membantu pihak kerajaan menangani isu tempatan banjir ini. Oleh kerana laporan yang begitu luas setiap kali berlakunya banjir, saya dapat tambahan peruntukan untuk menjalankan projek-projek yang perlu, yang amat perlu.